Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua staf pentadbiran YTM Selangor Pulau Pinang. Kita berjumpa di taklimat Timbalan Penaftahanan bersama staf pentadbiran YTM Selangor Pulau Pinang bilangan 1 2021. Ini merupakan sesi taklimat saya yang pertama bersama semua staf pentadbiran YTM Selangor Pulau Pinang setelah hampir 7 bulan saya di YTM Selangor Pulau Pinang. InsyaAllah kita akan teruskan taklimat-taklimat seperti ini yang mana untuk memberikan first hand info ataupun maklumat-maklumat direct ataupun penjelasan ataupun apa-apa sahaja berkaitan berkenaan dengan hal ehwal pentadbiran kepada semua warga YTM Selangor Pulau Pinang secara umumnya dan kepada staf pentadbiran secara khususnya. Sebelum tu elok kita mulakan taklimat kita ni dengan umul kitab Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih semua. Baiklah, taklimat ni tidak mengambil masa yang lama. Ianya khas untuk kita tumpukan kepada perkeliling bilangan 9 2021 yang dikeluarkan oleh Naib Chancellor. Sedikit penjelasan ataupun penerangan kepada semua staf pentadbiran yang di Selangor Pulau Pinang. Baik, dalam sesi taklimat pada kali ini saya pecahkan kepada 3, iaitu kita ada sedikit announcement ataupun pengumuman kepada semua warga YTM Selangor Pulau Pinang, YTM Selangor Pulau Pinang 2021, dan juga kita tumpukan kepada agenda utama kita iaitu perkeliling Naib Chancellor bilangan 9 2021. Baik. Announcement yang pertama, saya mohon semua warga YTM Selangor Pulau Pinang untuk install apps UiTM PPMS, UiTM Pulau Pinang Management System, yang mana sistem ini dibangunkan oleh bahagian infrastruktur YTM Selangor Pulau Pinang, yang mana dalam aplikasi ini kita akan cuba untuk jadikan ini sebagai one stop center kepada semua warga YTM Selangor Pulau Pinang, yang mana kita nak memudahkan dari segi urusan-urusan yang berkaitan sistem-sistem aplikasi yang telah kita bangunkan, kita kumpulkan dalam satu aplikasi yang kita namakan UiTM Pulau Pinang Management System. Baik, objektif utama kita nak memudahkan dan ianya sebagai hub lah, yang mana kebanyakannya kita ni YTM Selangor Pulau Pinang hebat ataupun mantap sekali dengan pembangunan sistem. Jadi kita nak satukan semua dalam satu one stop center. Jadi ini adalah salah satu inisiatif yang dibangunkan oleh bahagian infrastruktur kepada semua warga YTM Selangor Pulau Pinang bagi memudahkan urusan untuk mendapatkan pautan-pautan sistem yang ada. Baiklah. Apa yang ada dalam sistem ni ataupun menu yang ada dalam aplikasi ni? Kita ada homepage, kita ada QR scanner. Baiklah. Kegunaan QR scanner ni adalah lebih kepada selepas ini kita lihat kebanyakannya latihan-latihan yang dibuat sama ada webinar, latihan-latihan secara dalaman ataupun dengan pihak luar. Kebanyakannya kita menggunakan Google Form, yang mana kita lihat standardization daripada Google Form tu kurang menarik. Jadi dengan QR scanner ni, aplikasi yang ada ni, kita akan lebih memudahkan untuk kita dapat register latihan-latihan yang ada, senarai aktiviti yang ada, senarai aplikasi dan juga notifikasi. Notifikasi ini apa sahaja pemakluman terkini akan keluar di phone masing-masing apabila anda allow notifikasi tersebut. Baik, sistem-sistem aplikasi yang ada selain daripada dalam ni, kita ada, kalau tuan-tuan dan puan sebelum ni terpaksa masuk browser nak klik HR2U, dengan sistem yang ada ni just klik saja HR2U, dia akan terus pergi ke HR2U punya web lah.
Begitu juga dengan file portal, e-latihan, Saring C19 yang mana kejap lagi nanti saya akan terangkan berkenaan dengan Saring C19, berkenaan dengan Intersys, berkenaan sistem ePKP, aduan ICT, BSU, dan akan ada lagi sistem-sistem yang akan kita masukkan dalam UiTM Pulau Pinang Management System. Untuk manual ataupun untuk mengetahui lebih lanjut, tuan-tuan dan puan-puan boleh dapatkan dalam chat box link yang berkaitan dengan UiTM Cabang Pulau Pinang Management System. Baik, itu announcement yang pertama. Baik, seterusnya untuk announcement yang kedua, saya mohon semua warga UiTM Cabang Pulau Pinang untuk sama-sama like dan subscribe. Dua FB untuk kita like dan satu untuk kita subscribe. Yang pertama FB page Rektor UiTM Cabang Pulau Pinang, yang mana di situ tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat apa aktiviti-aktiviti yang berlaku sepanjang setiap hari di UiTM Cabang Pulau Pinang. UiTM Cabang Pulau Pinang ada FB rasmi, yang ini sekiranya ada live, ada perkara-perkara yang boleh dilihat direct di FB dan juga di UiTM CBP channel. Yang ini YouTube channel sendiri UiTM Cabang Pulau Pinang, yang mana saya mohon untuk tuan-tuan dan puan-puan sama-sama like dan subscribe ketiga-tiga channel media sosial yang kita ada ini. Baiklah, itu announcement yang kedua. Okey, kita pergi ke agenda yang kedua, iaitu UiTM Cabang Pulau Pinang 2021. Baiklah. Di sini kita dapat lihat ada 6 perkara yang ingin saya yang berlaku sepanjang UiTM Cabang Pulau Pinang sehingga ke hari ini. Yang pertama, kita masih lagi di dalam tempoh PKP dan kita punya proses pengajaran dan pembelajaran masih lagi dalam ODL. Okey. Yang ini saya mohon dalam kita melaksanakan tugas, okey, kita tidak lupa juga dengan kita punya core business kita dekat akademik, kan? Dan terima kasih juga kepada pensyarah-pensyarah kita yang banyak membuat amat dengan inovasi untuk ODL tersebut. Seterusnya, dah masuk bulan 6, semakan sasaran kerja tahunan pertengahan tahun akan dibuka tidak lama lagi. Tuan-tuan dan puan-puan perlu lihat semula sasaran yang telah dibuat pada awal tahun. Adakah ianya on track ataupun ianya di luar track yang sepatutnya ataupun ianya tidak bermula lagi. Jadi perkara ini sepatutnya telah berjalan dan kalau ikut dari perkiraannya ianya sepatutnya telah on track and almost 50% untuk capai KPI yang telah ditetapkan. Walau bagaimanapun, semakan sasaran kita pertengahan tahun ini boleh untuk dilihat semula sasaran yang telah kita tetapkan pada awal tahun tersebut. InsyaAllah jika ada kesempatan, kita akan ada sesi lagi berkenaan dengan SKT dan juga LMPT insyaAllah dalam perancangan untuk kita adakan kepada semua warga yang Cabang Pulau Pinang lah. Baik, seterusnya PKP. Sekarang ni dah masuk tempoh PKP 3.0. Bermula 18 Mac 2020 kita ada PKP, kita ada PKPB, kita ada PKPD, kita ada PKPP. So now back to PKP, dah 3.0, maksudnya kita dah tahu pergerakan secara umumnya PKP tu macam mana. Yang keempat, terima kasih mewakili pengurusan kampus tertinggi kampus. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada staf yang telah bersara dan bakal bersara atas khidmat yang telah diberikan sepanjang berkhidmat di UiTM Cabang Pulau Pinang. Dan saya ingin mengucapkan selamat datang kepada staf yang baru lapor diri. Mungkin ada kita berjumpa masa sistem menduga, mungkin ada kita berjumpa masa sesi melapor diri. Selamat datang, sesungguhnya usaha dan tenaga tuan-tuan dan puan-puan diperlukan untuk menyumbang lagi kepada UiTM secara khususnya dan secara umumnya dan kepada UiTM Cabang Pulau Pinang secara umumnya. Baik, berkenaan dengan vaksin, saya mengharapkan tuan-tuan dan puan-puan dah mendaftar vaksin. Perkara ini tiada paksaan, ianya berdasarkan kepada pahaman dan juga kemahuan ataupun keinginan tuan-tuan dan puan-puan. Walau bagaimanapun, sebagai langkah proaktif,
Bahagian pentadbiran ataupun pengurusan tertinggi kampus juga ada berhubung dengan jawatankuasa imunisasi berkenaan dengan vaksin agar staf-staf UiTM Johor Bahru Pinang juga diberi keutamaan ataupun dipertimbangkan agar dapat dipercepatkan proses penerimaan vaksin tersebut. InsyaAllah kita akan keluarkan satu Google Form kepada semua warga UiTM Johor Bahru Pinang yang mana berminat untuk kita hantarkan permohonan serta nama yang berminat untuk mendaftar vaksin. Walau bagaimanapun sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ada telah mendapat daftar tersebut di dalam MySejahtera, boleh teruskan. Tiada paksaan untuk kemestian mesti isi ke Google Form tersebut, tiada paksaan. Sekiranya tuan-tuan berminat dengan vaksin boleh daftar, sekiranya tidak berminat dan perlu masa lagi untuk membuat kajian perlu masa lagi untuk melihat kesan kepada vaksin tersebut, ini tiada halangan, dia bergantung kepada tuan-tuan dan puan-puan. Baik. Okey, dan kita masuk pada agenda utama. Baik, sementara sebelum saya nak teruskan lagi kepada kita punya perkeliling Naik Chancellery Bilangan 9 ini, sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ada apa-apa soalan sepanjang saya beri taklimat ini, tuan-tuan dan puan-puan boleh tinggalkan di chat box. InsyaAllah kalau ada ruang dan peluang untuk saya jawab satu persatu, saya akan jawab satu persatu lah berkenaan dengan soalan-soalan yang ada. Baik, kita pergi kepada satu persatu perkeliling Naik Chancellery Bilangan 9 tahun 2021. Okay, saya dah cuba highlightkan perkara-perkara penting yang mana keluarnya perkeliling ini adalah berdasarkan kepada kenyataan media oleh daripada Pejabat Perdana Menteri berkenaan dengan pelaksanaan total lockdown fasa pertama di seluruh negara bagi tempoh 14 hari dari 1 Jun hingga 14 Jun. Okay, ini perkeliling ini dikeluarkan hasil daripada kenyataan media tersebut. Okay, itulah asalnya ataupun punca kuasanya keluarnya perkeliling tersebut. Baik, di sini kita lihat perkara 24, 2.5, 2.6 ianya selaras apabila keluar kenyataan tersebut. KSN pun keluarkan kenyataan dan MU HAS telah bersidang pada 30 Mei dan bersetuju untuk meneruskan pelaksanaan tersebut di peringkat UiTM Johor Bahru Pinang. Okey, dan jika dilihat selaras dengan arahan tersebut, perkhidmatan awam dan melaksanakan kaedah DDR sepenuhnya. Okey. Alright, DDR sepenuhnya termasuk tidak termasuk perkhidmatan frontliners keselamatan pertahanan penguasaan. Okey, ada perincian-perincian di bawah penjelasan berkenaan dengan yang tidak termasuk dengan BDR sepenuhnya. Okey. Baik. Pelaksanaan bagi perkeliling tersebut, okey, perkeliling ini terpakai kepada semua, bukan staf tetap saja yang termasuk kontrak harian, part-time ataupun PSH. Okay, so anggota barisan hadapan yang dimasukkan adalah staf hospital, pusat kesihatan, unit kesihatan, polis bantuan dan lain-lain kategori yang ditetapkan oleh kerajaan dan UiTM dari semasa ke semasa. Baik, JOBN, Jawatankuasa Operasi Bencana Negeri yang bermesyuarat pada 31 Mei. Selepas keluarnya perkeliling tersebut, kita ada bermesyuarat dan kita bersetuju untuk masukkan juga fasiliti antara anggota barisan hadapan kerana kita punya operasi kontrak masih lagi berjalan, pembinaan masih lagi berjalan, student masih lagi ada di dalam kampus. Okey. Baik, seterusnya garis panduan pengoperasian UiTM dalam tempoh PKP fasa 1 1 hingga 14 Jun. Kita akan tengok seterusnya kepada lampiran A. Okey, sebelum ini ada perkeliling bilangan 7 2021 berkenaan dengan staf, alat perkeliling pun ada, ianya tidak terpakailah. Kita akan terus terpakai dengan perkeliling bilangan 9 2021. Okey. Ini yang tumpuan ataupun perkara yang perlu kita beri perhatian sedikit di sini. Okey. Yang pertama, garis panduan ini adalah terpakai kepada semua. Okey, terpakai kepada semua. Tanggungjawab staf. Okey, tanggungjawab staf yang pertama kena pastikan kedudukan mereka di dalam rantaian kontak wabak COVID-19
seperti yang digariskan oleh KKM untuk mengurangkan risiko jangkitan. Okey, sebab itu kita buat ataupun kerajaan mengumumkan PKP untuk mengurangkan pergerakan dan mengurangkan risiko jangkitan. Okey, semua staf bertanggungjawab mematuhi dan melaksanakan arahan dikeluarkan oleh UiTM dan arahan ketua pusat pengajian masing-masing dan ketua jabatan dari semasa ke semasa. Ini tanggungjawab staf. Bagi ketua PTJ pula, tanggungjawabnya adalah staf perlu mematuhi dan memahami dan melaksanakan arahan dan garis pantulan oleh pengusaha UiTM serta memastikan semua staf masing-masing mengisi borang deklarasi harian saring risiko COVID-19. Baik, saya ingin menarik perhatian berkenaan dengan perkara 7 tersebut. Okey, berkenaan dengan perkara 7 tersebut, ada yang ramai pemahaman yang perlu diperbetulkan. Okey, untuk saring C19 adalah perlu diisi oleh semua staf UiTM Terengganu Pulau Pinang yang berstatus aktif. Apabila apa yang kita cakap berstatus aktif? Berstatus aktif yang kita boleh katakan aktif di dalam sistem. Maksudnya yang datang ke pejabat, yang hadir ke pejabat, yang BDA di rumah, yang saya boleh katakan selagi belum pencen, belum berhenti, ianya dikategorikan staf yang aktif. Tak kira sama ada cuti belajar, cuti tanpa gaji, LI, ianya masih tetap perlu isi saring C19 tersebut. Okey, di sini perlu saya jelaskan di sini sebab pemahaman sebelum ini ramai yang mengatakan mereka yang aktif ni adalah mereka yang bertugas ataupun yang datang bekerja. Tapi setelah saya semak, mendapati semua staf yang dikategorikan aktif perlu isi saring C19 tersebut. Okey. Baik. Terus kita pergi kepada SOP perkara 8 tersebut. Baik, kapasiti kehadiran staf bekerja di pejabat. Baik. Seperti yang dikatakan tadi, ikutkan total semua BDR kecuali mereka-mereka yang dibenarkan datang ke pejabat adalah mereka yang tidak boleh melaksanakan tugas di BDR. Tetapi kehadiran tersebut tidak boleh melebihi 20% secara keseluruhan. Contoh, sekiranya ada apa-apa proses yang tidak boleh buat di rumah, perlu datang ke pejabat dan dia perlu hadir ke pejabat lah. Okey, bagaimana pula bagaimana pula penerangan berkenaan dengan perkara 1E, panggilan kandidat bagi tempoh maksimum 4 jam. Baik, di sini saya ingin menjelaskan yang mana penggiliran yang dimaksudkan dalam perkara tersebut adalah sekiranya contoh ada Departmen A yang memang pejabatnya kena buka dan beroperasi disebabkan ada perkara-perkara yang menyebabkan dia kena buka pejabat. Okay, dia kena buka pejabat. Okay. Penggiliran maksimum 4 jam tu maksudnya apabila contoh dijadualkan seorang tu kena datang 4 jam. Pagi, 4 jam petang. Okay, 4 jam pagi, 4 jam petang. Tetapi kena ingat, bukan apabila seseorang itu dah datang ke pejabat, saya bertugas hari ini di pejabat 4 jam, jadi saya dah habis dah waktu saya bekerja. Tidak. Apabila habis saja bertugas, contoh jadual saya 8 pagi, 12 tengah hari. Habis saja 12 tengah hari itu, saya kena sambung jaga kerja saya di rumah, work from home pula, mencukupkan WBB. Di sini perlu diingatkan semula. Bukan bermaksud apabila 4 jam habis dah selesailah kerja hari itu 4 jam saja bertugas. Tidak. Okey. Walau bagaimanapun perkara ini dibincangkan juga masa di JOBN yang mana ada bahagian, ada jabatan, ada unit yang kerjanya sebenarnya 4 jam tu tak cukup. Dia perlukan masa yang lebih di pejabat untuk menyelesaikan kerja-kerjanya di pejabat. Okey. Perkara itu JOBN memberi kelonggaran kepada jabatan untuk menetapkan. Kita tak boleh nak samakan semua departmen sebab departmen yang ada adalah niche yang berbeza-beza. Jadi di situ berkenaan dengan kapasiti kehadiran. Okay, kapasiti kehadiran. Dan mana-mana staf pentadbiran yang ingin ke pejabat, sekiranya ada keperluan ke pejabat, perlu memohon menggunakan e-PKP. Okay, e-PKP. Dan e-PKP tersebut akan nyatakan bila perlu hadir bertugas, apa sebab-sebabnya perlu hadir bertugas. Okay.
Ini berkenaan dengan bekerja di pejabat. Okey. Seterusnya, PDP yang ini saya tak nak cerita, tak nak olah panjang disebabkan semua orang tahu ianya masih lagi berjalan secara atas talian PDP. Baik, bagi frontliners yang hadir ke pejabat, yang memang jadualnya datang pejabat yang terkecuali daripada BDR, perlu itu kategori-kategorinya, polis bantuan, staf unit kesihatan yang standby dan lain-lain kategori itu tadi saya telah nyatakan. Termasuk facility, college pun termasuk since student ada tetapi tidak 100% datang ke pejabat, perkara ini pun telah dibincangkan. Seterusnya perkara 4, tata cara bagi yang hadir. Yang ini mana-mana yang datang ke pejabat, tak kira lah sama ada dia bukan frontliners ataupun ada keperluan datang ke pejabat. Yang pertama, dia kena isi saring C19. C19 ni memang kena isi setiap hari, termasuk Sabtu Ahad dia kena isi. Teruskan pakai pelitup muka. Yang ini saya mohon semua warga UiTM Terengganu Perbina. Tidak kiralah sama ada habis PKP ini nanti ataupun masih lagi dalam tempoh, sekiranya ada keperluan untuk dan teruskan untuk memakai pelitup muka. Sebab apa yang saya perasan ataupun apa yang Pengurusan Tertinggi lihat, sebelum naiknya kes COVID-19 ni, sebelum mencecah beribu-ribu ni, saya lihat ramai yang sudah mula tidak memakai pelitup muka. Sudah mula rasa macam dah okey, dah kuat, dah sihat, dah tak bahaya. Jadi saya mohon untuk pematuhan kepada memakai pelitup muka tersebut perlu diikutilah. Seterusnya, imbasan keberadaan kat mana saja pejabat yang anda pergi dan anda lalui. Yang ini saya mohon sekiranya kat mana-mana sahaja pejabat yang anda lalui ataupun anda berhubung, sila scan kod C19 dan juga MySejahtera. Ada yang tanya perlu ke scan dua-dua? Ya, perlu. Apa implikasinya kalau kita satu sahaja kita scan, satu lagi tidak? Baik, sekiranya berlaku ataupun kita dapati staf tersebut dijangkiti COVID-19. Apabila anda scan dengan MySejahtera, data MySejahtera tu tidak disimpan ataupun kita tidak boleh nak buat trace awal. Kita nak track awal tak boleh. Sebab data tu disimpan di MySejahtera punya server, right? Ataupun dimiliki oleh MySejahtera punya team. So, dengan aplikasi saring C19 yang UiTM punya, jika berlaku kita nampak ada kontak, kita boleh trace cepat tu kat mana pergerakannya, kat mana yang dia lalui, kat mana yang dia berurusan. Jadi kita boleh track awal perkara-perkara tersebut. Sebab itu digalakkan ataupun dimohonlah agar tuan-tuan dan puan-puan dapat scan kedua-duanya. Melalui C19 pun ia, melalui MySejahtera pun ia. Penjarakan fizikal masih lagi perlu. Saya mohon untuk yang bekerja di pejabat untuk sama-sama jaga penjarakan. Jangan terlalu seronok bersembang. Jika tak ada keperluan boleh balik. Jika ada urusan perlu selesaikan. Surat jangan lupa, jangan SJR yang baru ini ianya lebih diperketatkan. Jadi mohon untuk bawa surat arahan bertugas sekiranya perlu hadir ke pejabat. Dan jangan menggunakan surat tersebut untuk diambil kesempatan ke tempat lain. Ini saya mohonlah. Saya mohon kerjasama semua. Baik. Staf bekerja dari rumah. Staf yang bekerja dari rumah untuk perkara 5, kita teruskan dengan perkara 5. Bagi staf yang bekerja dari rumah, saya mohon tetap terus mengisi dengan saring C19 seperti mana yang saya cakap tadi. Rujuk panduan bekerja dari rumah yang dikeluarkan pada 30 Mac. Perkara ini saya telah keluarkan email kepada semua warga UiTM Terengganu Pinang berkenaan dengan panduan tersebut serta apa cadangan tugas yang boleh dilakukan di rumah. Jadi saya mohon untuk tuan-tuan dan puan-puan lihat semula panduan tersebut dan juga email tersebut agar dapat dilihat semula adakah apa
tuan-tuan dan puan-puan melaksanakan apa peraturan ataupun garis panduan yang telah ditetapkan dalam bekerja dari rumah tersebut. Okey, seterusnya kehadiran still kena isi TMS. Okey, tuan-tuan dan puan kena isi TMS berkaitan dengan bekerja dari rumah ini untuk klik bekerja dari rumah. Saya menarik dengan perkara 5E. Staf hendaklah menyediakan laporan BDR secara harian dan kemukakan kepada penyelia. Jadi yang ini saya mohon. PKP start 18 Mac 2020. Hari ini dah 9 Jun 2021. Jadi mana-mana kita belum ada lagi hari yang full semua kehadiran ke pejabat. Start daripada 18 Mac sehingga ke 9 Jun. Jadi laporan tersebut sepatutnya dan seharusnya ada. Okey, yang ini saya nak minta lah. Okey, ketua-ketua jabatan dan staf pentadbiran untuk membuat laporan tersebut dan kemukakan kepada PPP. Okey, kepada PPP, pegawai penilaian pertama. Okey. Dan juga perlu kita ada output lah apa benda yang kita buat. Sebab kita tidak ke pejabat, kalau pejabat pun 4 jam sahaja. So apa aktiviti yang kita buat di rumah? Jadi itu perkara-perkara yang perlu kita lihat, yang perlu kita buat lah. Okey, baiklah. Seterusnya, laporan BDR merupakan salah satu keperluan apabila staf dinilai. Okey, yang ini saya perlu tekankan juga. Perkara G ini ada perkara yang sangat penting. Okey, pegawai penilaian pertama akan menilai juga LNPT staf tuan-tuan dan perempuan berdasarkan juga pada laporan BDR apa yang tuan-tuan dan perempuan telah buat. Apakah output yang dilakukan? Sekiranya yang dijanjikan untuk kemaskiniman portfolio, file meja ataupun tugas-tugas harian yang diberikan, adakah outputnya ada? Jadi itu perkara-perkara yang perlu dilihat semula. Baik, sekiranya ada perkara yang tuan-tuan dan puan buat di rumah itu memerlukan dokumen rujukan. Jadi tuan-tuan dan puan perlu hanya boleh dibawa balik dokumen-dokumen dalam kategori bukan kategori sulit. Maksudnya untuk kategori sulit tidak boleh bawa di rumah. Maksudnya ianya perlu diselesaikan di pejabat. Okey. Untuk perkara I, staf hendak berada di rumah dan tidak melaksanakan pekerjaan luar. Yang ini saya mohonlah kerjasama. Okey, yang ini part of integrity masing-masing. Okey, untuk tak adalah buat kerja part time dekat luar. Okey, dan sekiranya adalah pelanggaran kepada peraturan tersebut, tindakan tata tertib boleh diambil. Okey, saya mohon. Baik, bagi perkara 6, yang ini start daripada PKP 2.0, telah dinyatakan bahawa tiada kerja lebih masa bagi staf yang bekerja di rumah ataupun staf bekerja di pejabat pun tak ada saling masalah sehingga pukul 5. Melainkan dia kerja overtime lah. Okay, overtime maksudnya lepas daripada kerja kiki dia terpaksa juga bertugas. Tapi setakat ini ianya tidak berlaku lah dengan tempoh PKP tersebut. Baik, urusan kaunter, mana-mana kaunter yang boleh dimayakan. Saya boleh cakap macam tu, mana-mana urusan kaunter yang boleh dibuat secara atas talian, boleh dibuat secara atas talian. Banyak medium mana yang boleh kita gunakan sekiranya ada permasalahan urusan di kaunter. Boleh dibuat secara WhatsApp business, kemudian boleh berhubung ataupun buat secara temu janji. Maksudnya sekiranya ada keperluan staf untuk berhubung ataupun pelanggan untuk berhubung dengan pejabat tersebut, boleh buat secara temu janji. Itu berkenaan perkhidmatan kaunter. Walau bagaimanapun dari segi kita punya telefonis ataupun kita punya pegawai khidmat pelanggan masih lagi berkhidmat secara bergilir kerana operasi pejabat tidak tutup ataupun bukan tidak tutup, masih lagi beroperasi. Masih lagi ada orang berhubung, bertanyakan berkenaan dengan haiwal UiTM, tambah pula result SPM akan diumumkan esok dan orang akan mula bertanya berkenaan dengan kemasukan ke UiTM. Jadi ini perkara-perkara yang akan menjadi rujukanlah kepada orang-orang yang di luar sana. Okay? Sebab ada juga beberapa jabatan lain di luar, bukan di UiTM Johor Pulau Pinang, yang mana bila berhubung pejabat tak berangkat, tak dapat, tinggalkan nombor WhatsApp untuk dihubungi, tak balas,
Jadi itu perkara-perkara yang perlu dilihatlah sekiranya tuan-tuan dan puan menetapkan nombor untuk berhubung atau buat temu janji, pastikan ianya dibalas dan juga dijawablah. Okey. Baik, deklarasi harian Sharing C19 yang ini saya telah sebut tadi, ianya wajib, ianya dimestikan. Perkataan wajib tu tak kena pula, dimestikan kepada semua warga UiTM yang berserta aktif. Setakat hari ini alhamdulillah, peratus yang buat Sharing C19 ni telah meningkat. Daripada sebelum ini sekadar 80% saja, sekarang ni mentampau dah 90% sebelum pukul 12 tadi, bertam pun dah 90% sebelum pukul 12 tadi. Alhamdulillah. Terima kasih atas kerjasama yang telah diberikan. Yang ini saya akan terus keluarkan senarai nama yang bukan tidak isi tetapi belum isi. Sebab dia tak ada tarikh, dia tak ada masa, ketetapan masa dalam satu hari itu sampai bila dia punya last. Maksudnya bila dia buka pukul 12 tengah malam sampai 11.59 hari yang sama terberisi. Jadi sebab itu bila keluarkan statistik itu bukan untuk menghukum, tidak. Tapi kita ni manusia yang tidak lari daripada sifat alpa. Sebab itu statistik itu keluar dan dinyatakan yang belum isi. Dan diharap lepas ini akan adalah mungkin rakan-rakan untuk ingatkan dalam WhatsApp group masing-masing jangan lupa isi. Jadi kita akan terus keluarkan senarai nama yang belum isi dan kita harapkan selepas ini peratus bagi UiTM Johor Bahru Pinang akan meningkatlah, menjadi 100% insyaAllah. Baik, bagi pengusaha mesyuarat ianya setakat ni alhamdulillah daripada pemantauan kebanyakannya tak ada dah lagi yang dibuat pengusaha mesyuarat secara fizikal. Kebanyakannya dibuat secara maya. Alhamdulillah kita menggunakan platform yang ada. Seterusnya majlis rasmi memang tidak ada kita buat setakat ini. Pergerakan rentas sempadan rentas negeri yang ini memang tidak dibenarkan kecuali ada pejabat dengan urusan yang telah ditetapkan dan dengan kebenaran ataupun surat yang telah diberikanlah. Setelah lapor diri kita ada terima setelah lapor diri, tetapi kebanyakannya setelah lapor diri kita terima secara maya lah. Saya kan tak ada bentuk fizikal lagi. Begitu juga dengan staf yang lapor diri kenaikan pangkat pun sama. Setelah lapor diri bercuti belajar pun sama. Kita setakat ini kita tak terima secara fizikal, kita semuanya secara maya dulu. Permohonan cuti rehat, yang ini saya nak clearkan berkenaan dengan permohonan cuti rehat ada kaitan dengan BDR, ada kaitan dengan bekerja di pejabat dan ada kaitan dengan permohonan cuti rehat. Istilah bekerja dari rumah adalah bukan cuti. Ini yang saya nak tekankan. Bekerja dari rumah adalah bukan cuti. Bekerja dari rumah adalah anda membuat kerja, contoh membuat kerja di rumah. Bekerja dari pejabat dan bekerja dari rumah. Ayat di depannya masih lagi kerja, cuma bezanya adalah tempat. Bekerja di pejabat, anda buat kerja di pejabat lah. Bekerja di rumah, anda membuat kerja itu di rumah. Tapi kerjanya yang di pejabat itu dibawa ke rumah. Tempatnya berbeza, tapi kerjanya masih lagi benda yang sama. Jadi ini yang saya nak tekankan. Bukan bermaksud, biasa ada yang mesej tanya, Cik Aziz work from home ke work from office? Ayat dia. Jadi saya akan tanya apa beza work from home dengan work from office? Kalau work from home saya tak nak kacau. Kalau work from office saya nak kacau. So sebenarnya ayat itu kurang kena lah. Sepatutnya cuti ke kerja. Kalau kerja ni memang kerja lah. Sama ada di rumah ataupun di pejabat. Memang kalau atas urusan kerja memang sedia untuk menerima apa sahaja kerja yang diberikan. Kalau cuti itu tak nak diganggu tak ada masalah. Kalau cuti kita tak nak ganggu tak ada masalah. Itu pemahaman yang perlu betulkan yang pertama. Yang nombor dua. Kebiasaannya ada juga yang berkata ataupun meminta sesuatu tugas. Misalnya contoh, tolong si bulan A minta tolong dapatkan maklumat ni, tetapi apa yang jadi, minta maaf bos, minta maaf cik, minta maaf tuan, minta maaf puan, saya tak dapat sebab maklumat tu di pejabat.
Jadi saya tak boleh nak bagi sebab hari ni saya work from home. Ini perkara-perkara yang kita kena betulkan. Apabila kita work from home, that means kita ready dengan dokumen-dokumen kita yang ada. Sama ada kita secara hard copy ke, kita simpan dekat Google Drive ke, kita simpan dekat cloud ke, kita simpan dekat Microsoft 365 ke, dan ataupun kita simpan dekat memory phone kita ke, simpan kat pen drive ke. Yang penting benda tu reachable. Kalau bos minta, kita boleh bagi. Kalau tiada kemudahan, tak ada laptop apa semua, perlu ke pejabat untuk beri dokumen tersebut, perlu hadir ke pejabat dan beri maklumat tersebut dan patah balik. Sebab itu apabila kita mengatakan seseorang itu BDR, ianya perlu dalam kawasan dan bersedia untuk dipanggil pada bila-bila masa. Ini disebut dalam perkeliling sebelum ini. Apabila BDR tersebut, dan garis panduan BDR pun ada nyatakan perkara yang sama. Okey. Walaupun dalam tempoh PKP, sekiranya anda ada urusan peribadi yang perlu yang perlu anda mohon cuti, that means anda perlu mohon cuti dan kena mohon cuti. DDR bukan istilah ataupun bukan cara untuk anda kata ini time aku cuti, aku boleh buat apa saja. No. Kalau bersedia untuk dipanggil mesyuarat pada bila masa masuk, kena masuk. Kalau dia kata, okey saya perlukan dokumen ni, perlu dapatkan segera. Saya kena dapatkan lah. Kalau perlu datang pejabat, kena minta kebenaran datang pejabat, bagi. Kalau boleh dishable secara hantar WhatsApp ataupun email, boleh beri. Ini perkara-perkara yang saya nak betulkan pemahaman di sini. Okey. Baik, sekiranya cuti sakit, sekiranya kalau tuan-tuan dan perempuan ada sakit ke apa ke, terus rujuk ke klinik yang berdekatan. Okey, perkhidmatan pos, kita tidak stop kita punya perkhidmatan pos. Perkhidmatan pos kita sama. Kita tak ada kata okey pos ni tak jalan apa semua, postage semua sama. Tak ada masalah, kita masih lagi terima postage, kita punya pembantu operasi masih lagi menjalankan tugas untuk hantar surat-surat yang berkaitan. Okey. Audit ataupun seminar pematuhan, kita dah buat mesyuarat pembukaan audit semalam. Okey. Dan ada PTJ yang akan diaudit. Jadi bila dia audit akan memerlukan dokumen-dokumen audit lah. Okay. Jadi ini akan dilakukan secara maya, cumanya akan menunjukkan bukti. Sekiranya ada tuan-tuan dan perempuan PTJ yang berkaitan memerlukan surat kebenaran untuk masuk untuk persediaan audit, mohon melalui PKP, masuk, selesai saja tugas audit tersebut, boleh balik. Okay. Melainkan atas arahan ketua jabatan masing-masing, kan akulah. Kalau jabatan kata perlu stay dan ada urusan lain yang perlu dibuat di pejabat, dan perlu buat. Okay. Baik, keselamatan di tempat kerja. Okey, yang ini sekiranya staf ada yang positif COVID-19, sila maklumkan, jangan diam, sila declare dalam saring C19, yang mana saring C19 datanya confidential. Maksudnya dari segi kategori-kategori yang anda letakkan dalam tu confidential. Kita tidak kongsikan ke mana-mana. Cuma yang saya keluarkan tu hanya yang belum isi. Kalau tuan-tuan perumusan yang belum isi, yang dah isi semua tak ada nama dalam tu. Okey, jadi yang ini saya mohon tuan-tuan dan perempuan cari jujurlah, declare. Okey, declare. Bukannya kita buat satu perkara yang tidak elok, tapi ianya kita nak declare status kita punya kesihatan diri. Alright? Bagi staf kategori B, kita minta untuk kuarantin. Setakat pagi tadi bila saya lihat, alhamdulillah kita cuma ada seorang saja kategori C, yang lain semua kategori D dan E. Okey, kategori A tak ada, kategori B tak ada, alhamdulillah. Saya mohon tuan-tuan dan perempuan terus patuhi SOP, terus jaga kesihatan dan juga sama-samalah kita putuskan rantaian C19 ni. Baik, keperluan sanitasi pejabat. Okey, di sini saya nak jelaskan, okey, ada orang yang terlalu anxiety ataupun rasa perasaan yang sangat takut. Apabila kata, oh staff dia kena, staff tu duduk jauh, pejabat building lain, kena C19 positif. Menyebabkan kita di sini pun kena sanitize, pejabat kena sanitize. Okey, di sini sekiranya ada berlaku perkara tersebut, tim Jawatankuasa Operasi Bencana Negeri, Unit Kesihatan akan lihat kat mana ruang yang sepatutnya untuk dibuat sanitasi, kat mana tempat yang sepatutnya untuk dibuat untuk ditutup, dan siapa yang perlu hadir pejabat dan tak perlu pejabat. Yang ini tuan-tuan dan puan cuma jaga penjarakan, patuh SOP sahaja jika dia pejabat tu. Okey. Baik, nasihat kesihatan yang ini memang kat mana-mana, even media sosial pun dah nyatakan benda yang sama, elakkan 3S, 3C tersebut. Okey. Saya mohon. Okey. Seterusnya
Okey, untuk laporan harian BDR ini saya tak nak sentuh langsung. Okey, saya tak nak sentuh langsung. Sebab apa? Sebabnya esok 10 Jun Khamis 11 pagi hingga 1 pagi kita 1 petang kita akan ada taklimat tanggungjawab bekerja dari rumah dan panduan mengisi laporan harian BDR. Okey, yang ini saya mohon semua warga Yatim Cengkau Pulau Pinang untuk sama-sama ikuti live tersebut, okey, di platform Webex. Okey, yang ini kita panggil sendiri TS Muhammad Rafizi Rahmat di mana pendaftar kanan ILD yang mana sebelum ni dah ada buat perkongsian di UiTM Cawangan Terengganu. Semalam buat perkongsian di UiTM Cawangan Kelantan. So insyaAllah esok pada pukul 11 pagi kita akan panggil sekali lagi penceramah yang sama untuk berkongsi berkenaan dengan BDR dan panduan mengisi laporan harian BDR. Okey, yang ini kita panggil terus Encik Rafizi untuk berkongsi bersama-sama warga Yatim Cengkau Pulau Pinang. Seperti taklimat pada hari ini juga, link kita akan sharekan esok. Okey, yang ini khas untuk Yatim Cengkau Pulau Pinang sahaja. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ada permasalahan boleh tanya terus dengan Encik Rafizi. Okey. Okey, baik. Dalam perkeliling-perkeliling tadi telah diringkaskan dalam bentuk infografik. Okay, telah diringkaskan dalam bentuk infografik di mana ini boleh jadikan rujukan tuan-tuan dan puan-puan. Kebiasaannya kita ni kurang berminat untuk membaca. Jadi telah diberi dalam bentuk infografik. Okay, dalam infografik tersebut telah cover secara keseluruhannya apa yang dinyatakan dalam perkeliling tersebut. Okay, apa yang dinyatakan dalam perkeliling tersebut telah dinyatakan dengan lebih detail dan lebih terperinci, okay, dalam infografik ini. Okey, ini sikit kata-kata daripada kita punya Timbalan Naib Chancellor Akademik yang menjalankan fungsi Naib Chancellor. Okey, penutupan penuh bersama kita tenang dan patuh, bersatu teguh, kita kukuh demi diri, keluarga dan negara kita berjaya. Okey, buat mahasiswa dan mahasiswi yang disayangi terus bersemangat berjuang rintangan ini demi medan demi ini jadi medan untuk kita menang. Alright. Seterusnya saya ambil sikit saranan daripada Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam. Okey, kita mengoptimalkan sumber manusia, memperkasakan daya saing organisasi. Saya nak highlightkan perkara-perkara yang dihitamkan itu. Doing more with less, small move yet great result, spirit to facilitate and not to frustrated. Okay, end to end. Okay, ayat end to end ni kalau boleh saya lebih suka perkhidmatan ni, maksudnya kita kalau boleh kena lihat jangan perkhidmatan tu bermula saja, kita lihat sampai ke habis proses tersebut. Ini perkara-perkara yang sebenarnya walaupun kita BDR, walaupun kita tak datang ke pejabat, maksudnya kita kena optimumkan kita punya sumber manusia. Kita kena optimumkan kerja kita. Okey, ini saranan daripada Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam. Okey, ini panduan BDR yang saya cakap tadi. Kebiasaannya, saya tertarik dengan ada satu perkara ataupun ada satu ramai yang berkata kalau sipulan A ni, staff A ni, kalau dia BDR memang call pun tak dapat lah. Itu satu perkara yang kita kena betulkan. Apabila kita BDR, kita bersedia untuk dihubungi. Maksudnya kita bersedia untuk dihubungi, tak kira sama ada phone call. Kalau medium perhubungan sekarang ni popular dengan WhatsApp, that's mean kena respon WhatsApp. Kalau medium sekarang ini menggunakan email, kena buka email, kena tengok apa update terkini berkenaan dengan email ataupun info-info terkini. Okey. Sebab apa? Jika anda lihat bekerja dari rumah BDR tu dalam infografik ini, ada yang gambar telefon tu. Memastikan sentiasa boleh dihubungi dalam tempoh waktu bekerja. Ini saya kena jelaskan sekali lagi. Bukan bermaksud bila kita BDR, kalau ketua jabatan, PVP ataupun staff lah, ataupun kita punya colleagues, mesej dalam grup, mesej personal pukul 9 atau pukul 8 mesej, pukul 7 malam nanti boleh respon.
Ini kita kena betulkan lah. Okay, this mean communication punya tools kita kena sentiasa lah berdekatan dengan kita untuk kita respon apa sahaja perkara yang diminta, apa sahaja feedback yang diperlukan oleh ketua jabatan ataupun daripada kita punya pegawai penyelia ataupun daripada kita punya colleagues. Okay, ini perkara ni ramai yang orang merasakan kata macam susahlah Cik Zid, dia kalau BDR ni memang tak dapat lah, memang tak dapat dihubungi terus. Ini saya nak mohon lah untuk diperbetulkan. Okay. Sebab apa? Dia jadi macam ni. Apabila kita VDR, this mean kita dah bersedia. Contoh, kalau kita clock in pukul 7, ada setengah orang clock in pukul 5 pagi. Pukul 5 pagi dah clock in. Sebab apa? Isu ni takut terlupa. Pukul 5 pagi dah clock in. Okay, dia macam ni. Kita buat analogi mudah. Sekiranya tuan-tuan clock in 5 pagi, itu bermaksud sebenarnya tuan-tuan dah sampai ke pejabat dengan berpakaian pejabat, dah masuk, dah clock in, dah bermakna dah duduk di pejabat pukul 5 pagi. Itu analogi mudah yang saya boleh katakan. Dia sini bersedia untuk terima arahan pukul 5.30 pagi, pukul 5 suku pagi dia bersedia terima arahan. Itu perkara-perkara yang analogi mudah yang saya boleh katakan, sebab kebanyakannya orang subuh pukul 5.50, dia bangun subuh, dia clock in pukul 6, bercuti dia balik. Ini mungkin tidak berlaku di sini, ini mungkin berlaku di luar sana. Tetapi saya nak betulkan pemahaman tu di sini. Apabila anda clock in tu maksudnya anda bersedia. Cuma bezanya di rumah tak adalah ketua berpakaian pejabat. That's mean anda sudah bersedia untuk bekerja. That's mean bila pukul contoh 6.30 clock in. Okay, pukul 6.30 clock in. Maksudnya pukul 6.45 kalau bos bagi arahan dah bersedia kena buat. Jangan cakap dengan bos pukul 8 bos tak kerja. Tapi clock in pukul 6.30. Itu yang BDR, yang di pejabat memanglah datang ke pejabat. Okay, itu analogi mudah yang saya boleh katakan lah. Okay, saya boleh katakan analogi mudahnya macam tu. Okay, saya tahu di rumah memang ada cabaran BDR. Okay, bekerja dari rumah dengan kerja rumah adalah dua benda berbeza. Bekerja di rumah, kita punya kerja pejabat buat di rumah. Kerja rumah macam-macam lah yang saya cakap tadi. Memasak, basuh baju, urus anak, itu adalah kerja rumah. Okay, bekerja di rumah, kita ambil kerja kita buat di rumah. Alright. Lepas tu faktor persekitaran, gangguan keluarga, bising, yang ini memang saya tak nafikan, memang akan ada cabaran-cabaran tersebut, dan akan ada masalah ketiadaan pelatan dan akses internet. Yang ini pun ramai yang menghadapi masalah yang sama. Tetapi sekiranya ada keperluan untuk menyelesaikan tugas yang segera itu di pejabat, perlu ada pejabat dan mohon. Dan mohon. Setakat ni alhamdulillah ini masih terkawal. Kehadiran di UiTM Singapura Pulau Pinang secara keseluruhan dan bertam, tidak lebih lagi 20%. 20% itu adalah maksimum. Maksimum. Kalau lagi kurang lagi bagus. Seterusnya, ini saya petik kata-kata daripada Jalaluddin Rumi. Kemarin aku menjadi pintar, aku ingin merubah dunia. Hari ini aku menjadi bijak, aku ingin merubah diriku sendiri. Saya tinggalkan kata-kata ini untuk sama-sama kita fikirkan. Kata-kata daripada falsafah puitis ini, kata-kata puitis ini yang mana saya ulang lagi sekali. Kemarin aku menjadi pintar, aku ingin merubah dunia. Hari ini aku menjadi bijak, aku ingin merubah duniaku sendiri. Jadi ini saya tinggalkan untuk masing-masing membuat interpretasi sendiri. Apa di sebalik kata-kata yang sebenarnya pada saya penuh bermakna ni sebenarnya. Go the extra miles. Yang ini ayat yang sangat powerful yang saya petik, yang saya merasakan ayat ini sebenarnya, kata-kata ini saya rasa benda ini sebenarnya kita dah sampai ke arah go for extra miles, buat satu benda yang beyond our expectation, buat satu benda di luar kebiasaan kita. Kalau sebelum ni kita hanya sekadar melakukan perkara yang rutin sahaja, kenapa tidak kita cuba pergi kepada lebih daripada yang rutin kita buat. Jadi ini perkara-perkara yang sebenarnya yang ramai boleh buat, mampu buat. Cumanya nak dengan tidak saja. Itu sahaja sebenarnya. Saya punya sesi taklimat. Jadi saya boleh tengok kepada soalan yang akan yang ada dalam chat box. Sekejap ya, kalau ada persoalan.
Okey, ada satu soalan. Semasa WFO, jika dipanggil PTJ untuk hadir ke pejabat, apa dokumen yang perlu disediakan kerana nama tiada di pos utama untuk masuk ke dalam kampus pada hari tersebut. Terima kasih. Okey, baik. Saya tolong jawabkan. Ini soalan yang ditanyakan bukan semasa WFO kot. WFO tu work from office. Mungkin WFH. Okey, saya betulkan. Saya ulang balik soalannya. Semasa WFH, saya betulkan sebab dalam soalan ni tulis WFO. Semasa WFH, jika dipanggil PTJ untuk hadir ke pejabat, apa dokumen yang perlu diisi kerana nama tiada di pos utama untuk masuk ke dalam kampus pada hari tersebut. Terima kasih. Baik. Sekiranya anda hari ini ataupun memang anda work from home. Okay, WFH work from home. Sekiranya dipanggil untuk bertugas, okay, ataupun anda perlu hadir ke pejabat disebabkan nak siapkan kerja di rumah tu ada dokumen tertinggal, perkara yang pertama yang perlu anda buat adalah anda perlu isi EPKP. Okay. Dalam EPKP tersebut, anda nyatakan tarikh bila anda perlu hadir, okay, masanya bila, okay, lepas tu apa tugas yang anda, apa tujuan untuk anda masuk ke kampus. Okay. Surat tersebut boleh digunakan untuk masuk ke UiTM dan juga digunakan untuk masa melalui SJR. Okey. Okey, di sini saya nak jelaskan untuk staf pentadbiran, pegawai pelulusnya adalah saya sendiri. Bagi staf akademik, pegawai pelulus bagi EPKP adalah Timbalan Rektor Hal-Ehwal Akademik. Okey. Jadi saya menjawab soalan yang ditanyakan dalam ni ya. Okey, ada soalan lain lagi yang nak ditanyakan? Saya punya sesi ni kehadiran. Okey. Baik, ramai yang tanya ada jam latihan ke tidak? Ada jam latihan, kehadiran kita akan keluarkan nanti. Okey, kita akan keluarkan kita punya link kehadiran sebentar nanti. Jadi sekarang ni anda tuan-tuan dan puan-puan boleh untuk install dulu apps UiTM PPMS, yang mana kali ini kita akan menggunakan apps tersebut untuk kita punya link kehadiran. Okay. Kita dah tak guna Google Form. Okay. Kita akan guna apps tersebut untuk link kehadiran, boleh install. Nanti kita akan buka kehadiran, punya kehadiran, link kehadiran, sorry. Ada apa-apa soalan lagi yang ingin ditanyakan? Terima kasih kepada yang tanya tadi. Ada tulis nama dekat sini. Cik Mahathir. Terima kasih banyak Cik Mahathir atas soalan yang diberikan. Ada soalan lain lagi? Kalau on call macam mana? Okey, on call pun sama. Mohon EPKP. Mohon EPKP, kalau misalnya betul-betul urgent, maklumkan kepada saya, WhatsApp pun tak apa, saya akan terus luluskan direct. Bergantung kepada tujuan untuk masuk ke kampus lah. Okey, kalau on call pun macam tu. Alright. Saya menjawab soalan Encik Mahathir. Ada lagi soalan lain? Ada lagi soalan-soalan lain? Tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya ada apa-apa permasalahan boleh tinggal dekat chat box tepi tu. Okey. Ada lagi soalan atas ni rupanya. Sekejap ya. Saya tengok. WFO, kehadiran tuan. Okey.
sekiranya dalam seminggu nama individu ada dalam jadual penggiliran tapi tugasan kerja boleh dilaksanakan dalam WFH. Perlu lagi ke WFO juga. Okey. Perkara ini boleh dibincangkan terus dengan pegawai ketua jabatan masing-masing berkenaan perkara ini. Okey. Sekiranya keperluan pejabat tersebut tidak perlu dibuka ataupun boleh dikurangkan staf tersebut, boleh dibincangkan dengan ketua jabatan masing-masing. Ya, saya tak ada nama sebab dia tulis anonymous. Okey. Untuk PKP 3.0, 20% sahaja staf berada di makmal. Bagaimana dengan jumlah kehadiran pelajar? Untuk PKP 3.0, 15% sahaja staf berada di makmal. Bagaimana kehadiran pelajar? Okey. Bagi pelajar, kita dah tetapkan masa Jawatankuasa Operasi Bencana Negeri telah ditetapkan kita boleh keluarkan jadual untuk makmal beroperasi dan juga kawalan dari segi kehadiran pelajar ke makmal tersebut. Okey. Jadi perkara-perkara ini perlu perbincangan dan juga bersama dengan KPP untuk melihat pengoperasian berkenaan segi makmal. Okey. Perlu segera ke kampus kerana ada kerosakan. Sama masih juga kena pohon EPKP. Okey, Cik Mahathir. Adakah dengan menyertai sesi webinar, seminar online boleh dikira sebagai BDR tuan? Okey. Soalan is me. Saya ni tulis nama is me. Soalan ini lebih sesuai untuk ditanyakan pada esok, sesi esok pada pukul 11 hingga pukul 1 bersama Cik Rafizi. Okey, saya ada jawapan tetapi simpan soalan ini ataupun esok saya akan tanyakan sendiri dengan Cik Rafizi untuk dimasukkan dalam slot beliau esok untuk menjawab soalan tersebut. Okey. Assalamualaikum, macam mana untuk yang belum dapat nombor pekerja untuk sesi kehadiran taklimat ini? Okey, bagi Puan Hanani yang belum ada nombor pekerja, boleh berhubung dengan Cik Azalan untuk urusan dari segi kehadiran lah. Okey, daripada Cik ataupun Puan Hanani ni. Mana? Surat itu juga boleh diguna pakai untuk rentas negeri. Yep. Untuk EPKP boleh? Ada rakaman sesi ini. InsyaAllah tuan, kita akan tengok nanti macam mana. Okay, untuk edaran dalaman insyaAllah. Staf yang jadi SRK, PJP perlu tak isi EPKP? Yang memang ada dalam kampus tak perlulah. Dan memang ada kampus dan tugasnya dalam kampus tak perlu dah isi EPKP. Ya. Adakah alasan tidak cukup kelengkapan diterima oleh bos? Contoh, tiada laptop atau kotak internet. Okey. Sekarang macam ini. Dalam kita BDR, kita kena pastikan kerja-kerja yang kita hantar ataupun yang kita perlu lengkapkan secara BDR itu kena memenuhi KPI yang telah ditetapkan. Okey, sekiranya ada permasalahan kekurangan kelengkapan dan perkara tersebut perlu dilakukan di pejabat dan perlu hadir ke pejabat dan maksudnya tuan-tuan dan puan perlu hadir ke pejabat untuk lengkapkan tersebut. Cumanya isu dia macam ni, saya bagi contoh jawatan pembantu takbir. Okey, pembantu takbir berkemungkinan ada yang saya boleh katakan kurang kemudahan. Okey, kemudahan. Jadi ada perkara, ada surat yang perlu dibuat. Okey, jadi surat tersebut mungkin tidak boleh dibuat secara terus type. Ini mungkin boleh draft dulu. Di kertas biasa draft dulu. Kemudian bila dah ada kelulusan untuk masuk ke pejabat dan type baliklah surat tersebut. Itu yang berkaitan dengan pentadbiran lah. Okey. Okay, sebab kalau tiada laptop atau kotak internet tak cukup. Jadi macam mana kita nak pastikan BDR apa tugasan yang ketua jabatan minta itu boleh dilengkapkan dalam tempoh BDR? Jadi tak kenalah KPI itu tak tercapai. Jadi kita kena pilih inisiatif macam mana nak pastikan supaya kekurangan yang ada, kekangan yang kita ada ni tidak membataskan kita untuk memberi perkhidmatan atau menyiapkan tugas yang telah diberikan. Okey, Puan Atikah, okey, Encik Muhammad Farid. Sebagai contoh, ada dokumen yang perlu cop kelulusan rektor kampus pertam, tetapi
semasa saya work from office, penolong rektor work from home. Berapa lama kelulusan diperlukan selepas saya mengisi EPKP untuk masuk ke pejabat bagi hari berikutnya? Okey. Yang pertama, sekiranya ada perlu kelulusan daripada ketua jabatan masing-masing, tuan-tuan dan puan-puan boleh berhubung direct terus dengan ketua jabatan masing-masing. Okey, untuk dari segi mohon tanda tangan, nak berjumpa, boleh berhubung dengan ketua jabatan. Pada saya, ketua jabatan yang ada pun insya-Allah boleh bekerjasama. Yang nombor dua, berapa lama kelulusan? Baik, kelulusan secantiknya kalau benda tu well planned. Maksudnya benda tu memang dah dirancang ataupun memang dah perancangan untuk masuk pejabat, mohon awal. Tapi sekiranya memang dalam keadaan yang segera, contoh macam Encik Mahathir tadi, lepas mohon boleh terus jawab, boleh PM saya untuk kita lihat untuk kita luluskan dalam sistem EPKP. Okey, boleh Encik Farid. Okey, seterusnya Wan, sekiranya dalam seminggu nama individu ada dalam jadual panggilan tapi tugasan kerja boleh laksana secara work from home, perlu lagi work from office kan. Yang ini saya dah jawab tadi sebelum ni. Yang ini perlu perbincangan dengan ketua jabatan masing-masing. Okey, perlu perbincangan ketua jabatan masing-masing dengan justifikasi melihat bahawa okey, benda ni boleh buat di rumah. Okey, tiada keperluan untuk datang ke pejabat, boleh bincang dengan ketua jabatan masing-masing dalam tersebut. Okey. Encik Wan ke Puan Wan yang hantar ni? Anonymous. Assalamualaikum Cik Aziz, berkenaan dengan sharing C19, walaupun cuti umum kita perlu isi, betul? Betul. Walaupun cuti umum kena isi, Sabtu dan Ahad kena isi. Okey. Assalamualaikum, saya tak jawab lagi. Waalaikumsalam. Okey, Anonymous, saya menjawab soalan. Ada lagi soalan boleh tinggalkan di chat box. Saya harap jawapan yang tanyakan ni dengan jawapan diberikan menjawab soalan ya. Kalau ada apa-apa boleh tinggalkan di chat box. Tak jadi masalah. Alhamdulillah. Ada lagi soalan? Rakaman video boleh dalam MT. Okey, Puan Isyana, terima kasih. Tolong jawabkan, rakaman video dalam MT. Ada tak planning khusus untuk sediakan My Portfolio? Ada. Kita akan ada satu khusus nanti untuk cara menyediakan My Portfolio. Cuma cadangan saya untuk memudahkan proses penyediaan My Portfolio ni, saya mohon masing-masing update file meja. Sebab My Portfolio ni adalah conversion daripada file meja. Kita akan buat secara online berkenaan dengan My Portfolio, insyaAllah. Encik Yazid, bagi status C19 dalam kategori C dan B perlu isi borang bidiat? Yes. Asal anda bekerja dari rumah, perlu isi borang tersebut. Okay. Apabila anda dah kategori B, kategori C, memanglah kena kuarantin. Bila kuarantin akan jadi work from home. Jadi work from home perlu isi borang BDR. Okey. Salam tuan. Saya menjawab ya. Anonymous tadi pasal planning My Portfolio. Soalan yang pertama, seterusnya daripada Anonymous juga. Ramai yang tak mahu dikenali. Seterusnya, salam tuan. Andainya jika seseorang kaki tangan itu terpaksa hadir ke pejabat kerana tuntutan pekerjaan yang perlu diselesaikan, tetapi telah dihalang atau disuruh patah balik oleh anggota keselamatan ketika sekatan jalan raya. Apa perlu dilakukan oleh kaki tangan tersebut? Okey. Kalau dah dihalang oleh HJR untuk patah balik dulu. Itu yang utamanya kena patah balik dulu. Okey, kena patah balik dulu. Kemudian kalau boleh dapat dulu maklumat daripada SJR tersebut, apa dokumen lain yang diperlukan untuk melepasi, untuk melengkapkan ataupun membolehkan untuk hadir ke pejabat atau urusan yang memang perlu disegerakan ataupun berurusan di pejabat, dan dapatkan maklumat tersebut dan berhubung semula dengan bahagian pentadbiran ataupun bersama dengan Tuan Zakaria supaya kita boleh sediakan dokumen-dokumen tersebut. Okey. Saya tak pasti siapa ni Anonymous, saya harap menjawab soalan. Untuk kepastian, soalan seterusnya, untuk kepastian tuan, seandainya saya boleh dihubungi dan menyelesaikan tugas dengan melalui online by call saja,
adakah individu atau staf tersebut boleh BDR sepanjang lockdown? Yang ini saya dah jawab, soalan yang popular. Okey, yang ini saya jawab tadi. Okey, perlu berbincang dengan ketua jabatan berkenaan dengan perkara ini. Perlu bincang dengan ketua jabatan. Okey. Seterusnya, apa yang akan jadi pada staf yang dikenakan kompaun oleh polis akibat pelanggaran SOP? Kalau dah kena pelanggaran, dah kena kompaun, kena pelanggaran SOP, kena bayar lah. Staf tersebut kena bayar lah. Okey. Sebab dah dikenakan kompaun, dia kena bayar. Boleh ke staf kerja part time di luar? Okey. Yang ini saya nak kena clear. Soalan tuan ni boleh tak perincikan sikit? Kerja part time di luar ni ada banyak. Ada banyak. Maksudnya dalam tempoh PKP ke? Ataupun ada PKP ke, tak ada PKP ke, memang kerja part time ke? Itu saya nak mungkin boleh clearkan sikit soalan kot, Anonymous. Sebab bila saya tengok soalan ni dia ada kategori-kategorinya. Sebab sama ada kerja part time yang tuan lakukan ataupun puan lakukan ni adalah yang memang sebelum ni pun lakukan, sama ada PKP ke, tak PKP ke, sebelum ada COVID ke, tak ada COVID ke, memang ada part time, ataupun yang tuan masukkan dalam tempoh PKP ni. Itu yang saya nak clear lah. Alright. Mungkin tuan boleh detailkan sikit kot, Anonymous. Ada lagi soalan? Setakat ni saya tengok dekat chat box, semua soalan saya hampir semua saya dah menjawab. Ada lagi? Sebab dia lambat sikit. Okey, berkenaan laporan BDR, perlu hantar ke bahagian pentadbiran atau hanya peringkat jabatan sahaja? Di peringkat PPP sahaja. Sebab nanti PPP akan menilai masa LMPT nanti, dia akan lihat sekali dengan laporan BDR. Okey. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sekiranya sakit, perlu lampirkan surat MC juga meskipun work from home. Okey, sekiranya sakit, ada surat MC, walaupun work from home, okey, kenalah ikut proses sama macam anda. Kita macam ni, bila work from home, dia masih lagi bekerja, cuma bezanya pejabat dengan rumah. Okey, kita tukarkan work from home tu, kita tukarkan senario dia. Kalau kita di pejabat, kita datang pejabat, kita dapat MC. So proses untuk MC tu still kena jalan macam biasa. Cuma kalau doktor bagi MC satu hari, tak adalah perlu isi work from BDR punya laporan tu. Okey, tapi anda diberi MC satu hari ataupun MC 2 hari. This mean pada 2 hari atau sehari atau 2 hari tersebut, anda adalah cuti sakit lah. Jadi still lagi kena proses untuk upload MC pun kena buat, kena maklumkan. Itu perkara-perkara yang kena buat lah. Cuma pada ketika itu anda tidak bertugas lah. Tidak bertugas, sama ada dijadualkan ke atas pejabat ke ataupun memang anda work from home ke, itu anda tidak bertugas. Itu dikira anda sebagai cuti sakit. Okey. Okey, daripada Puan Atikah, terima kasih Cik Aziz Abdul Rahman, sama-sama. Dan Anonymous lagi, dalam PKP dan dalam tempoh BDR semasa waktu bekerja. Okey, yang ini yang dimaksudkan dengan kerja part time tadi. Okey. Sebenarnya dalam kita kerja part time, sebenarnya kalau sama ada dalam tempoh PKP ke tak tempoh PKP, kita kena declare. Okey, kita kena declare. Ada borang yang perlu diisi berkenaan dengan kerja part time. Okey. Kalau yang dimaksudkan dalam tempoh PKP dan dalam tempoh PKP ni, kalau nak buat kerja part time boleh buat, tapi lepas office hour lah. Bukannya dalam tempoh 85 tu, walaupun BDR tapi buat part time pukul 12 tengah hari. Itu tak boleh lah. Okey, kalau nak buat lepas tempoh bekerja tu tak ada masalah. Sebab itu saya cakap BDR bukan maksudnya kita bercuti. BDR bukan maksudnya kita boleh buat kerja-kerja lain. Kerja-kerja yang bukan sepatutnya kerja-kerja di pejabat atau kerja-kerja hakiki kita. Bila kita BDR tu saya cakap tadi, BDR ada pekerja dari rumah. Maksudnya kerja yang di pejabat tu kita ambil tukarkan tempatnya daripada pejabat ke rumah. Tapi kerjanya masih buat kerja yang sama. Kita tak boleh lah kalau ikutkan kita nak buat part time. Maksudnya pukul 8 kita clock in masuk TMS,
Pukul 9 kita buka gerai burger. Sampailah pukul 6 petang ataupun pukul 7 malam yang dibenarkan. Tak boleh lah macam tu sebab itu adalah waktu kita bekerja. Bekerja yang hakiki kita ni. Itu saya harap dapat menjawab soalan daripada Anonymous. Okay. Lagi sebab dalam perkeliling pun ada nyatakan. Okay. Dalam perkeliling pun ada nyatakan tidak boleh untuk buat kerja-kerja lain lah. Okay. Kerja-kerja part time lain selain daripada kerja hakiki kita. Ada lagi soalan lain? Okey, tadi saya sebut yang pasal laporan BDR itu hanya serah kepada PPP. PPP ni adalah pegawai penilai pertama. Pegawai penilai pertama ni adalah pegawai yang bila kita buat LMPT tu, SKT tu, SKT kita ni pergi ke mana? Nak senangnya macam ni. Kita hanya pegawai pelus cuti kita siapa? Pegawai pelus cuti kita siapa? Pegawai pelus cuti kita lah, itulah PPP kita. Itu masuk PPP, pegawai penilaian pertama. Sebab nanti masa LMPT tu nanti, pegawai penilaian pertama yang akan nilai berdasarkan laporan kita punya KPI dan laporan bekerja di rumah tersebut. Okay. Okay, seterusnya staff kontrak yang tidak ada dalam sistem Share2You, bagaimana tuan? Okey, saya nak clearkan dekat sini komponen apa yang tuan masukkan dalam Share2You tu. Adakah nak mohon cuti ke ataupun apa yang tuan ataupun puan masukkan? Kalau ini dia masukkan dengan cuti tadi, MC tadi, that's mean kena kemukakanlah MC tersebut secara manual. Okey. Seterusnya Muhammad Farid, terima kasih Encik Aziz atas pencerahan yang diberikan sama-sama. Nama atas Anonymous bukannya tak mahu dikenali, tapi masa nak ambil link taklimat ini saya masuk sebagai Anonymous, Puan Fauziah Ramli. Tak apa Puan Fauziah, tak jadi masalah Puan Fauziah. Assalamualaikum Encik Aziz. Waalaikumsalam. Sekiranya staf dikenakan kompon atau saman pelanggaran SOP, apa tindakan oleh UiTM yang bakal dikenakan oleh staf tersebut? Terima kasih. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, sekiranya ada pelanggaran SOP yang dibuat oleh staf UiTM, ianya boleh dikenakan tindakan. Tapi tindakan ini bukannya kita terus kena tindakan terus. Ianya akan ada susulan. Maksudnya kita akan dapatkan buka kesiasatan dulu, pelanggaran jenis macam mana. Kita akan tengok case by case. Ianya bukan secara tindakan tu sama je. Kalau kena compound, kena compound dekat luar 10,000, dekat UiTM pun kena compound juga 10,000. Tidak. Ianya bergantung, kita lihat case by case. Okey, tindakan yang boleh dikenakan. Boleh? Anonymous? Okey, seterusnya, salam Cik Aziz. Kalau kita kena masuk office, boleh pakai ke surat EPKP saja untuk nota daerah atau kena cop polis surat itu? Sebab sekarang MKN minta kelulusan kementerian kan? Okey. Saya dah rujuk perkara ini dengan Tuan Zakaria, even dengan pendaftar pun ada maklumkan. Okey, surat yang dikeluarkan, yang sebelum kenyataan yang dikeluarkan itu lebih kepada sektor ekonomi. Untuk surat EPKP itu setakat ni alhamdulillah kita boleh pakai lagi. Kita boleh gunakan lagi lah untuk sekiranya ada keperluan untuk adik ke pejabat. Ya. Boleh ya Anonymous? Okey, seterusnya minta maaf ya Encik Aziz, saya yang tengah tentang kursus. Oh, okey Puan Fauziah, tak apa. Kursus maupun portfolio nanti kita akan buat ya Puan Fauziah. InsyaAllah kita akan buatkan. Yang pasti update dulu file manager. Okay, dia akan extract daripada situ saja, insyaAllah. Okay, jika ada keperluan mendesak seperti urusan bank semasa BDR, adakah perlu mohon keluar pejabat? Yup, betul. Okay, sekiranya itu saya cakap, kita kena letakkan situasi kita yang kita BDR atau work from home ni, umpama macam kita kerja di pejabat, cuma tempatnya tukar daripada pejabat ke rumah. Kalau kita kerja pejabat, kalau kita nak pergi bank, kita isi tak barang keluar? Kita isi.
That's mean sama juga lah dengan work from home, kena isi lah. Itu saya cakap, ini bergantung kepada integriti staff tersebut. Akan ada yang ambil kesempatan. Saya tak nafikan, akan ada yang tak apalah kalau senyap-senyap orang tak tahu. Yes, betul. Itu saya cakap, saya pun ada analogi mudah je berkenaan dengan salah tak salah ni. Orang yang naik motosikal tak pakai helmet tak salah. Sehingga ditangkap ataupun ditangkap oleh polis, dia akan jadi salah. Dia macam tu. Itu analogi yang memang sangat mudah. Sama juga, kita kalau buat satu benda salah tu selagi tak kena tangkap, tak salah. Tapi bila dah kena tangkap ataupun ada yang melaporkan dan kita buat setan dan kita tahu itu menjadi satu kesalahan, dia akan jadi salah. Okay. Boleh ya? Ismi. Okay. Ismi, saya tak pasti siapa. Seterusnya, soalan seterusnya, sepanjang BDR saya melihat ramai berniaga dalam tempoh bekerja. Adakah dibenarkan demi kelangsungan hidup? Berniaga macam mana? Berniaga online ataupun berniaga secara fizikal? Okay. Kalau ikutkan, sebenarnya dalam tempoh bekerja kita tak boleh nak buat kerja lain selain daripada kerja kita yang ada ni. Okay. Saya tahu sekiranya ada tuan-tuan dan puan-puan ingin buat pekerjaan lain tambahan selain daripada kerja yang hakiki ni, tuan-tuan dan puan-puan kena declare. Okay, kena declare. Ada borang kerja part time yang anda lakukan di luar sana. Okay. Jika sekiranya ramai tuan-tuan dan puan-puan yang melakukan kerja part time, ini bukan satu kesalahan ataupun tak boleh buat, tapi tidak boleh dilakukan dalam waktu bekerja. Kalau satu had buat part time, satu had kerja, satu had pergi buat Grab food ke, buat Grab ke, buat e-hailing ke, tak jadi masalah. Okay, tapi perlu declare. Jadi kalau begini, saya lihat ramai yang buat kerja part time ni, hasil daripada soalan yang ada ni, saya akan keluarkan satu rujukan ataupun borang yang berkaitan untuk tuan-tuan dan puan-puan declare. Kerja-kerja part time ataupun kerja-kerja lain yang tuan-tuan dan puan-puan buat lah selain daripada kerja hakiki yang sekarang ni. Boleh ya? Alright, Anonymous harap menjawab soalan. Ada lagi soalan-soalan lain? Ada soalan lain lagi? Okey, saya nampak dah tak ada apa-apa soalan yang diberikan. Saya mengharapkan
soalan-soalan yang ada, saya menjawab semua soalan yang ada. Sekiranya tuan-tuan dan puan ada permasalahan lain ataupun ada apa-apa soalan, boleh direct email ke saya ataupun boleh PM saya. InsyaAllah saya akan cuba jawab soalan-soalan tersebut. Link untuk kehadiran telah dikongsikan dalam chat box. Okey, yang ini saya sharekan juga QR code kehadiran, yang mana kehadiran ni boleh dilihat boleh di scan ataupun boleh di scan melalui apps UiTM PPMS, ataupun boleh guna apa-apa device scanner yang lain untuk scan, akan masuk dalam apps UiTM PPMS dan juga login. Untuk login tu gunakan login macam mana anda login H2U. Okay, macam mana anda login H2U. Saya harap agar perkongsian ataupun taklimat saya pada petang ini dapat membantu tuan-tuan dan puan lebih jelaslah berkenaan dengan pepilihan bilangan 9/2021 ni. Cumanya ada sikit maklumat tambahan. Yang pertama, sekiranya lah ada di kalangan tuan-tuan puan berminat untuk menjadi sukarelawan pusat pemberian vaksin, okey, tuan-tuan dan puan boleh mohon borang sekiranya ada yang sekarang itu pun telah viral berkenaan dengan borang tersebut. Perlu mohon melalui ketua jabatan, maksudnya kena maklum kepada ketua jabatan masing-masing dan juga kena melalui kepada rektor lah borang tersebut. Okey, itu sekiranya sukarelawan lah, sukarelawan untuk di pusat pemberian vaksin. Okey, itu sahaja daripada saya. InsyaAllah kita akan jumpa lagi dalam sesi yang akan datang. Okey, link untuk kehadiran telah dikongsi dan juga tuan-tuan dan puan boleh scan QR code ni untuk teruskan ke link yang ke UiTM PPMS. Itu saja daripada saya. So saya akhiri sesi pada petang ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.